Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi di hari Jumaat ini dalam segmen Tanya Jakim di Facebook Live Jakim. Apa khabar semua? Saya doakan semua sihat semuanya. Solat Jumaat di mana pada hari ini? Anda boleh tulis di ruangan komen di bawah ini. Anda sedang mengikuti daripada mana? Sama ada di Kedah clear ke, di Kelantan clear ataupun tidak, supaya penerbit kami juga dapat tahu bagaimana audio dalam Facebook Live kita pada ini. Anda juga boleh menulis komen, soalan. Mungkin saya akan tinjau-tinjau apakah soalan yang menarik untuk kita tanyakan kepada panelis kita di atas tajuk. Wah, tajuk kita hari ini ni main perasaan sikit. Kecewa. Dah pernah kecewa? Dikecewakan? Jadi kita hari ini nak cakap bukan kecewa kepada sesiapa, tapi kecewa dengan agama. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Jangan lupa share kepada teman-teman anda supaya ramai dapat manfaat dalam program kita yang singkat ini. Sama dengan saya, iaitu Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, iaitu yang berbagai Ustaz Amir Haji. Wah, Ustaz. Alhamdulillah baik. Doa ini Imam Besar ni. Syukur. Kadar. Makan tengah hari dah, Ustaz? Alhamdulillah sudah. Apa cili padi, apa ni, masak lemak cili padi kau. Ini di masjid ada orang menghibahkan nasi berani. Oh, masya-Allah. Seronoknya kan jadi orang masjid, ramai orang bersedekah. Alhamdulillah. Soalannya Ustaz, Ya. Ustaz pernah kecewa? Sebagai manusia biasa memang pernah, selalu. Dikecewakan? Ya. Maya. Sebab kita pun pernah mengecewakan. Pernah mengecewa dan dikecewakan. Dikecewakan. Itu perasaan biasa. Biasa. Tapi hari ini Ustaz, Ya. kita nak bercakap soal kecewa dengan agama. Ya. Jadi kita nak tengok bagaimana, adakah boleh ataupun tidak, dan perbincangannya. Baik, naratifnya begini Ustaz. Ya. Manusia ni macam kita faham bahawa macam-macam perasaan. Hmm. Kadang-kadang kita bertembung antara keinginan kita Betul. dengan peraturan yang ada. Ya. Macam kita, Allah Ustaz, sama ada di dalam pekerjaan, kita nak begini, peraturan begini. Ya. Jadi kita kecewa kerana hasrat kita tak dipenuhi. Ya. Soalan pertama saya Ustaz, Hmm. bolehkah kita kecewa dengan Islam, agama kita sendiri? Masya Allah. Soalan ni kan. Bila soalan atau Ustaz Aridi tanya begitu berderau. Sepatutnya siapalah kita untuk kecewa dengan agama ni. Sebab kita tahu bahawa agama ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu limpah rahmat. Kita selalu dengar sebesar-besar dan seagung-agung nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia datang muka bumi ini ialah nikmat iman dan Islam. Mana nikmat agama itu sendiri. Bila sebut agama, iman dan syariat serta akhlak. Jadi apabila kita katakan adakah kita boleh berasa kecewa, kita tanya balik, apa yang agama kecewakan anda? Kan? Boleh kan? Sebab kadang-kadang berbalik kepada yang Ustaz Ariri katakan tadi, kadang-kadang kehendak kita tu yang didorong oleh hawa nafsu kan tidak sepadan dengan agama. Sedangkan agama itu kita tahu bahawa diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bukan kepada kita je tetapi kepada seluruh alam. Malah kalau kita cari hidup kita ni selain daripada agama Islam ni, maka Allah tak terima. Sedangkan kita ni dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan lama. Sekejap je. Apatah lagi umat Nabi Muhammad ini yang Nabi kata baina sittin wa sab'in, di antara 60-70 diberikan usia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama ni datang untuk memberikan kita satu jalan syariat. Maka syariat itu adalah peraturan-peraturan yang disebut agama pun ialah sistem bagi mencapai matlamat. Sebab tu kalau kilang pun, kalau dia nak produk dia dihasilkan, dia mesti ada sistem. Mana mungkin sesuatu perkara terjadi tanpa sistem? Kan? Contohnya kalau orang nak menikmati rasa jus durian,
kan, jus durian, dia perlu melakukan sistem dia. Tak mungkin jus durian tu tiba-tiba masuk secara gaib, lalu orang tu lalu menikmati rasa bestnya durian. Kan? Jadi dia perlulah orang kata melalui proses. Itu dia katakan sistem. Okey. Lagi seronok kalau orang tu minum bersekali dengan kawan yang lain. Ini cerita benar ke cerita? Jadi itulah kita kena tanya balik, apa yang agama kecewakan anda sehingga anda bertanya, bolehkah kita ni nak kecewa dengan agama? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi sebesar-besar nikmat dalam hidup kita ni adalah agama itu sendiri. Kan? Sebab tu Allah kata, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah sempurnakan agama tu dan Allah redha nikmat tu pergi kepada orang yang beriman. Maka sudah tentulah satu persoalan, kenapa bolehlah seseorang itu kata dia kecewa dengan agama dia. Jadi kita kena tanya balik, apa yang agama kecewa dengannya? Tapi kalau maksudnya itu nafsu saya kecewa dengan agama, ya. Itu betul. Itu betul. Sebab pertentangan kita adalah dengan nafsu kita ni. Agama tu adalah untuk menyantuni nafsu, mengekang nafsu. Kan? Jadi orang kata nafsu akan marah lah. Nafsu kata kenapa ada puasa? Kan? Sebab nafsu suka makan. Okey Ustaz. Saya nak pegang soalan jawapan ini Ustaz. Menarik. Nafsu kita selalu kita nak tapi dikecewakan. Saya pernah terjadi juga pada saya. Bila waktu muda-muda dululah kita nak sekarang muda lah. Pandai Ustaznya. Saya nak beli kereta pertama saya. Okey, alhamdulillah. Jadi salesman tu datang, dia tawarkan produk lah. Ini pinjamannya begini. Jadi dia kata ini murah cik. Ini mahal sikit. Saya kata oh bagus, saya nak ambil yang murah. Bila cek rupanya konvensional. Oh, yang mahal sikit ni mungkin ini Islami. Kita kata alah, jadi kita kecewa. Kita kata kalau tak ada hukum ni, aku ambil dah ni. Soalan saya Ustaz, kita duduk seronok-seronok makan, suruh puasa. Kita duduk relax-relax, dia suruh semayang. Tengah seronok impun duit, dia suruh bayar zakat. Nak pergi melancong, kena pergi haji. Mungkin Ustaz boleh kongsi peraturan-peraturan yang Allah tetapkan ni, apa matlamat dia ni? Sedangkan Allah Ta'ala ni nak suruh kita hidup atas dunia tapi ada peraturan. Dan peraturan itu kadang-kadang berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Apa tujuan hukum sebenarnya Ustaz? Kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Dan ganjaran orang yang beribadah ini adalah syurga. Nak masuk syurga adalah dia punya syarat-syarat dia. Kan? Ada syarat-syarat dia. Jadi kalau sekiranya kita tidak memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh agama, macam mana kita nak masuk ke dalam syurga? Sama juga yang macam tadi. Kita nak beli kereta. Tapi kalau ada dokumen-dokumen yang tertentu kan tidak dilengkapi, mungkin proses itu akan terganggu. Cuma tang lagi dalam hidup kita ni sentiasa akan berhadapan dengan kecewa. Sebab kita ni sentiasa diuji dan diduga. Cuma di sebalik dugaan dan kecewa itulah Allah nak tengok macam mana kita menguruskan kecewaan tu. Kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sistem-sistem ni, hukum hakam ni bukan untuk menyusah dan memayahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumul usra. Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kita ni senang. Senang tu janganlah kita pandang senang tu kita ni di dunia ni. Sebab kita hidup di dunia ni sementara saja. Jadi Allah nak senangkan kita duduk di akhirat. Sebab itulah tak semua nafsu yang kita hendak kan boleh ditunaikan oleh agama. Tetapi agama menyelaraskan nafsu itu tadi. Contohnya kita nak kahwin. Kan? Maka agama menunjukkan jalan macam mana nak kahwin. Dengan rukun, syarat dan sebagainya. Sekejap Ustaz. Komen banyak ni dia kata suara tenggelam, suara tak jelas. Saya pun duduk try. Jangan cuba Ustaz angkat sikit. Angkat sikit. Okey. Ya. Okey, cuba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan boleh komen.
okey ke tidak ni ya? Kita ni live Facebook, kita buat dia Ustaz. Okey, kita buat dia Okey. betul. Saya cuba 1 2 3 tuan-tuan kata okey, baru saya teruskan soalan kepada panel kita. Ustaz Mirul, Abu Ashraf, Ustazah Nurdiana, Alia, Izdihar, cuba komen sikit. Suara dah okey, gambar sangkut-sangkut. Gambar Sanggup. okey, tak apa. Gambar kami tengah yang penting suara tu dengar. Okey, suara tu dengar. Baik Ustaz. Ya. Kalau maknanya tujuannya adalah untuk memberi kebaikan pada kita lah. Cuma saya nak pergi pada isu sikit lah Ustaz. Bila kita kecewa, kadang-kadang kita meluahkan kecewaan kita dengan kata-kata. Betul. Kadang-kadang dengan keadaan bergurau. Ya. Kadang-kadang kita peli. Nah. Kita tak tahu sama ada kata-kata kita ini boleh menjejaskan ke tidak akidah kita. Ya. Mungkin Ustaz boleh jelaskan. Kalau kita kecewa, kita tersebut, kita melawak, kita peli, kita nak tunjuk kecewa, adakah dia boleh jejaskan akidah kita Ustaz? Sila. Itulah. Bila saya katakan tadi, manusia ni sentiasa akan berasa kecewa sebab dia ada nafsu. Sesuatu keinginan apabila tidak kesampaian, maka akan rasa satu kekecewaan, kehampaan. Kan? Cuma kita nak bezakan di situ ialah dari segi dia punya saiz kekecewaan dia tu. Kan? Saiz kekecewaan dia tu. Ada setengah keadaan, janganlah kecewa itu sampai membawa kepada putus asa. Bila membawa putus asa itulah yang dikatakan kufur. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita jangan kita berputus asa. Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni terlalu luas. Cuma tak lagi kita naklah bermuhasabah diri kita ni. Kan? Jadi kalau sekiranya kita kecewa dalam soal akidah, perkara yang sensitif, kan? Maka kita naklah melihat itu secara perkara yang perlu kita bezakan. Mana perkara yang boleh kita gurau, mana perkara yang tak boleh kita gurau. Dalam diri kita pun ada maruah. Kita terima ke kalau orang bergurau tentang maruah kita? Aku gurau je babe, kita. Boleh ke? Tak boleh marah. Tak boleh kan? Dia gurau tentang isteri kita. Apa rasa kita? Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala nak digurau-guraukan tentang perkara akidah. Satu perkara yang tidak ada toleransi tentang dari segi kepentingan, dan pada saya dahsyatlah dia punya kepentingan itu. Sebab akidah ni dia tunjang. Maknanya nak menentukan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu akidah. Kalau akidah kita persenda-sendakan, bermakna kita mempersendakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh sangat soalan tu, kalau kita malu kita nak tanya dengan tu. Sampai kita katakan, apakah kita nak bergurau dan bersenda dengan Allah? Itu dah macam tak patut pula soalan disebut macam tu. Kalau kita bergurau lebih kurang dengan ayah kita pun, silap-silap kena penampar. Ini apatah lagi dengan Allah Ta'ala lah kan. Tapi kalau dah jadi macam tu Ustaz, apa nak dibuat? Contoh tersebut terlanjur atas kerana emosi tadi. Yalah. Jadi nak kena buat apa Ustaz supaya terpelihara akidah kita tadi? Dalam hal inilah Allah Subhanahu Wa Taala dia faham tentang ragam manusia ni. Bila akal dan iman dah tak ada, yang menguasai diri adalah nafsu, maka bila manusia itu kembali kepada waras dan dia menyesal dengan apa yang dibuat dan dia bermohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima. Sebagai contoh yang mudahnya ialah kisah Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah kata jangan dekati pohon itu. Tapi oleh kerana termakan hasutan iblis dan syaitan, dan Adam juga ada nafsunya, kan? Dengan janji-janji dan tawaran dunia tu. Kita kata sebab dunia lah manusia ni kan. Maka dia bukan saja mendekati pohon yang ditegah oleh Allah, padahal Allah kata makanlah, minumlah, buatlah apa satu je. Kan? Satu je. Yang satu inilah yang dikerjakan betul-betul oleh syaitan dan iblis menghasut Adam. Dan dia tahu kelemahan manusia tu di mana. Maka bila Adam telah tersilap dan diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Adam bertaubat kepada Allah. Jadi sebaik-baik hidup kita, Nabi kata siapa manusia yang tak ada melakukan dosa? Semua ada melakukan dosa.
maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu seolah-olahnya dia tidak melakukan dosa. Hatta kalau kita katakan kezaliman yang paling dahsyat sekali dilakukan oleh manusia adalah mensyirikkan Allah. Tapi apabila mana manusia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubat tersebut dalam keadaan yang sangat riang. Digambarkan oleh hadis Nabi, seseorang yang berjalan dengan unta yang makanan keperluan semua kat unta tu. Tiba-tiba entah bagaimana dia berehat, untanya hilang pergi ke mana. Dan dicari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Kan? Masa tu bukan PKP lah. Ke sana ke sini ni kan. Jadi tak jumpa. Bila tak jumpa, dia pun penat, dia pun berehat di satu tempat. Tiba-tiba dia disedarkan oleh satu sentuhan dan dia terjaga, buka mata tengok unta dia tu. Kan? Yang sebelum dia cari, dia tak jumpa unta ni, dia punya kecewa, dia kata matilah aku kat padang pasir ni. Tapi bila dia jumpa unta tu, dia kata tersilap cakap, wahai Allah, engkau lah hamba, akulah Tuhan. Sebab dia tersasut terlalu gembira tu. Maka Nabi kata, kalaulah orang tu digambarkan begitu sekali gembiranya, Allah gembiranya apabila mana hambanya bertaubat kepada Allah. Sebesar macam mana pun dosa, Allah kata, wala taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang telah melakukan terlampau ni dalam perbuatan hidupnya, Allah pesan, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pula tersentuh. Memang betul Ustaz. Kadang-kadang kita hanya fikir tentang kekecewaan kita, tetapi rahmat Allah ni begitu luas. Betul. Yang kadang-kadang kita tak tengok. Baik Ustaz. Kadang-kadang ada orang dia bila dia kecewa, dia kata Allah salah memberi nikmat kepadanya. Okay. Sepatutnya, contoh dia miskin. Jadi dia kata, kenapa Allah Ta'ala jadikan aku miskin? Ni Allah tak sayang kat aku. Ataupun aku ini mahu jadi begini. Tapi kenapa aku diciptakan begini? Jadi dia rasa kecewa di atas takdir Allah Ta'ala. Jadi macam mana Ustaz? Kita nak, saya pun bila kita cuba dalam pemikiran biasa, ada orang seperti inilah. Jadi macam mana kita nak rawat perasaan itu supaya faham ini adalah qada qadar Allah Ta'ala. Ya, memang sulit untuk menguruskan bila dah sampai pemikiran sedemikian rupa. Sebab dia memandang satu masalah tu ialah, kalau tangan tu dia memandang, dia nak tengok tangan dia ni buruk, kenapa dia memandang macam tu? Kan dia nampak benda tu, apalah benda ni tak jelas. Jadi dia pun rimas. Kan? Jadi bila rimas ni tadi, dia perlu memandang lebih jauh. Mendalami satu perkara tu lebih jauh, jangan pandang. Lalu dia pemandang daripada ni, macam tu. Cantik tu. Sama juga macam kita tadi, bila kita memulakan perbincangan ini, suara tenggelam timbul. Kan? Jadi bila kita memandang secara jauhnya ialah, kalau kita mengikutkan malahlah program ni tak baguslah, kan? Tetapi kalau dia bersabar untuk menghadapinya dan memperbaiki keadaan, dia memandang aspek yang lain. Kalaulah mungkin dikata saya ni susah, kenapa orang senang? Tetapi belum tentu orang yang ditengok senang tu adalah senang dalam keseluruhan dia. Betul. Kan? Dia tak tahu yang senang tu tidur pukul berapa. Betul. Yang senang tu tidur pukul berapa. Orang yang tengok, orang tu saya ni pakai motor je. Orang tu pakai kereta besar betul. Jadi bila kita tengok, sesuailah pakai motor tu. Kerana apa? Pendapatan kita sesuai dengan motor. Tetapi kalau kita nak lebih daripada itu, kita perlu setanding sebagaimana orang yang bekerja dengan mendapat perkara tu. Tetapi apabila berlaku kekecewaan, jangan disalahkan takdir. Kan? Tetapi bertanya, kadang-kadang mungkin cara kita salah. Sebab dalam hidup kita ni sebagai hamba, kita terikat dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita datang rumah orang, bolehkah kesesenang hati kita nak buat cara kita? Padahal saya rasa nak terkencing, pergi dekat ruang sudut rehat awang korang tu. Kenapa ni? Saya rasa selesa. Dan ni kehendak saya. Tak boleh. Tak boleh.
Jadi kenapa bila orang lain melanggar peraturan peribadi kita, kita rasa marah, tapi kita nak melanggar peraturan Allah. Yang kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan peraturan-peraturan itu semua demi kebaikan diri kita. Allah tak berhajat dengan ibadah kita ni, walaupun Allah suruh kita beribadah. Tapi Allah kata apa? Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur kepada diri dia. Tak ada pula Allah kata siapa yang bersyukur kepada aku, maka kemuliaan aku naik. Tak ada. Allah Maha sempurna. Jadi apabila kita melihat qada dan qadar ini, ialah kita, Allah Subhanahu Wa Taala kalaupun dia memberi satu cabaran kepada kita, tidaklah keseluruhannya kita itu susah. Kan? Mungkin kita ni orang kata susah dari satu aspek, tapi senang dari satu aspek. Kan? Susah untuk mendapatkan rezeki, tapi senang pula rezeki yang lain. Tidur senang, kan? Dengan khutbah pun dapat tidur, senang. Happy. Ya, jadi senang. Jadi kita bila kita nak menjatuhkan salah satu ketetapan apa yang berlaku pada diri kita ni, hendaklah kita berasa, hendaklah kita adil. Kadang-kadang perkara tu sakit tetapi baik. Kan? Macam contohnya kita sakit, kita nak sihat, tetapi kenapa doktor bagi ubat-ubat yang pahit-pahit? Kan? Kita ni sakit, kaki patah ni kemalangan, tetapi kenapa doktor tu nak pasang besi lagi menyakitkan? Tapi sebenarnya itu sementara sakitnya, kesenangan dan juga keselesaan itu adalah untuk jangka masa yang lebih panjang. Menarik Ustaz. Maknanya sakit tapi nak merawatnya itu sekejap. Tapi kita akan baik selepas daripada itu. Sama macam hidup di dunia ni, kita disebut oleh Nabi, kita ni dalam penjara, hidup di dunia ni sebagai penjaga. Tapi bila kita dah melepasi ujian-ujian dunia ni, kita akan pergi ke syurga Allah. Allah tak bagi pun tempoh duduk di syurga tu, tapi Allah kata khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Betul, orang keluar penjara dia happy Ustaz. Itu. Dia keluarnya Malik is back dia. Nampak dia seronok kan. Tapi betul. Tapi yang seronok kita keluar dan kita masuk syurga. Masya-Allah. Cuba lagi satu Ustaz. Bila sebut kecewa dengan agama ni pula. Dia kata okeylah Ustaz kata kena terima takdir begini. Tapi saya okey. Saya tak buat begini tapi saya bisnes okey. Saya tak semayang ataupun saya tak tutup aurat, tapi saya boleh dermakan duit saya untuk anak yatim sebagainya. Saya tak ada kurang langsung. Allah sayang saya. Jadi macam mana Ustaz nak faham tentang Allah sayang dengan Allah murka dalam keadaan kesenangan tu Ustaz? Hanya orang yang tahu tentang kesenangan yang dia tanggung. Mulut boleh berbicara dan menafikan segala, tetapi hatilah yang sebenarnya tahu. Mungkin pada satu ketika kita rasa bahagia, tetapi dalam satu ketika kita tahu kita melakukan kesalahan. Akibat ni pasti akan datang. Tak di dunia, di alam kubur. Tak dalam kubur, akhirat. Manusia akan takut. Jadi jangan kita terperangkap dengan bisikan yang menggula-gulakan kita bahawa kita ni orang kata selamat. Saya tak ada apa-apa walaupun macam ni. Kan? Walaupun saya ni tak semayang tapi rezeki saya banyak. Anak saya menjadi. Kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Kan? Maknanya kekayaan yang ada tu Allah sebut, Nabi sebut, kalaulah kaya dunia ni adalah nilainya sebesar 11 sayap nyamuk, dah tentulah orang kafir itu tidak dapat menegur walaupun setitik air. Jadi orang yang kata saya ni hidup saya bahagia dengan cara macam ni, tapi kita kena ingat bahawa itu mungkin sementara yang diperdayakan oleh nafsu kita dan iblis. Tapi hakikatnya yang sebenar-benarnya, kalau ditanya betul-betul, benarkah sejujurnya awak bahagia dengan hidup awak yang awak telah melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan akidah ataupun melanggar hukum Allah sebagai seorang Islam? Tak. Dia mungkin depan orang dia boleh berlakon dia bahagia. Yalah. Tapi bila dia seorang diri, dia tahu. Dia macam almarhum Sudirman Najib Arsyad lah. Apa tu, bila ditanya kan, saya boleh menghiburkan semua orang, tapi sebenarnya saya menangis.
Ustaz peminat Sudirman. Pada ketika tu. Pada ketika tu. Ada lagu yang saya ingat Sudirman. Banyak lagu-lagu dia yang hit kan. Memang betul. Ramai orang yang dia di depan orang dia tunjuk, tapi bila dia melakukan kesalahan, dia sendiri yang tahu perasaan tu Ustaz. Itulah sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang betul-betul tenang hidup dan bahagia ni adalah orang yang berzikir kepada Allah. Tidak mungkin orang itu mampu berzikir kepada Allah kalaulah dia tidak taat kepada Allah. Hanya orang yang patuh pada syariat Allah, ikut syariat Allah, hukum hakam Allah, itu yang dikatakan zikir, kan? Apatah lagi dia berusaha lebih bermujahadah, itu yang lebih membahagiakan, mendatangkan semangat dalam hidup diri dia. Alhamdulillah. Banyak komen-komen yang positif dan pakat tunjuk good Ustaz. Alhamdulillah. Dharma Dayan, terima kasih. Mit Saha yang bersama dengan kita juga, teruskan share supaya lebih ramai dapat manfaat daripada program kita. Puat Kadar. Canggih dalam Facebook kan. Terima kasih. Anda boleh share dan juga like Facebook ataupun program ini. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada perkongsian kita hari ini. Baik. Ya. Sedar tak sedar kita dah 40 minit Ustaz. Masya Allah. Kita program kita 45 minit. 5 minit lagi lah. Begini Ustaz, saya ingat yang menonton nanti mungkin ada yang ialah perasaan kecewa tu pernah datang. Ya. Tentang agama ini, ialah mungkin dia berlawanan dengan apa yang dia nak dengan hukum agama tetapkan. Ya. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi nasihat macam mana nak move on, macam mana nak cepat-cepat supaya kita selamat daripada kita tergelincir akidah tadi. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali ialah kita perlu merasionalkan diri kita dulu. Okey. Patutkah aku kecewa sehingga kecewa ini membawa aku sendiri memusnahkan hidup aku? Sedangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu terlalu luas. Kan? Dan banyak pilihan yang baik-baik dalam dunia ni. Kenapa nak pilih perkara yang menjerumuskan kita kepada kekecewaan yang abadi? Iaitu kita melakukan perkara yang syirik, perkara yang boleh menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebaiknya ialah lebih baik kita mendapatkan khidmat nasihat yang sebaiknya. Kan? Tunjukkan kita jalan yang lurus. Itu yang kita minta pada Allah dalam sembahyang kita. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi bila tunjukkan kita jalan yang lurus, apa jalan yang lurus yang Allah bagi kepada kita? Iaitu nikmat iman dan Islam. Iaitu kembali kepada Allah. Farudduhu ilallah wa anibu ilallah taubatan nasuha. Tubu ilallah. Allah panggil tu dengan penuh kasih sayang. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai ni adalah panggilan yang penuh syarat kasih sayang tu. Manja. Kan? Kalau saya kata, wahai sahabatku Ustaz Hariri. Kan kita kan rasa, ada apa pula? Betul, kan? Betul. Kalau kata, wahai. Maknanya Allah panggil tu, wahai. Orang Arab dia akan panggil, ya ni. Kan? Wahai. Kita orang Melayu dulu memang panggil, wahai sahabat hamba yang budiman. Kemanakah langkah pergi? Duhai kekasih. Duhai kekasih. Itu kalau jauh. Kalau jauh dipanggil duhai. Kalau dekat dipanggil wahai. Kan? Macam kalau kita mesej jauh kan dengan isi kita kan, cuma panggil, duhai isi kesayangan abang, semoga dirimu dirahmati Allah. Dia akan tak boleh nak cakap apa pun, melainkan dia hantarlah gambar love tu banyak-banyak bersusun-susun tu. Betul? Kan? Jadi kita Allah sayang. Tubu ila Allah. Allah panggil kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kerana di sisi Allah lah segala-galanya. Yang Allah bagi itu pun bahagia ke, sengsara ke, wabak ke, semua datang daripada Allah. Macam wabak yang datang sekarang ni kan, tak sudah-sudah ni kan. Allah nak suruh kita bertaubat kepada Allah. Kan? Walaupun kita disuruh melakukan penjarakan fizikal, jangan pula kita melakukan penjarakan diri daripada Allah. Ataupun penjarakan diri pada masjid, tak datang-datang masjid. Kan? Jadi orang kata, nak datang macam mana Ustaz, tak boleh masuk. Kan? Yalah, kita menghormatilah, tapi sekurang-kurangnya sekarang boleh masuk. Negeri yang tertentu boleh masuk cepat kan. Jadi ini yang kita kena sedari pada diri kita. Pada saya macam mana kita nak membalikan semangat kita, tolong rasionalkan diri kita balik.
dengan iman. Okey. Jangan rasionalkan dengan nafsu. Kalau rasionalkan akal dengan ditunggangi oleh nafsu, itu masa saya kecewa dengan agama. Saya kecewa dengan. Sedangkan bayangkan bagaimana kamu katakan kamu kecewa dengan Allah, sedangkan apa yang ada pada diri kamu tu Allah yang bagi. Sebab itulah ada seorang kata, boleh tak saya ni nak melakukan maksiat? Saya kecewalah semua, tak boleh. Dia tanya pada ulama. Ulama tu kata, boleh kalau kau nampak. Kau cari di mana bumi Allah yang bukan milik Allah. Mana? Mana nak jumpa? Mana nak buat? Jadi kena insafi tentang bila kita nak menutur kata-kata tu, jangan lupa Allah. Tapi itulah yang diinginkan oleh syaitan dan iblis. Nafsu kita. Kan? Sebab dia dah bersumpah bila dia dinyahkan daripada syurga tu, dia akan menyesatkan anak cucu-cucu Adam, berbondong-bondong masuk ke dalam neraka bersamanya. Maka Allah kata, kan, boleh kamu buatlah kecuali hamba aku yang ikhlas. Sebab itulah kalau orang tu betul-betul ikhlas, kan, betul-betul ikhlas, dia akan nampak ujian itu sebagai rahmat kepadanya. Sebab tu orang alim, orang tasawuf kata, kita bersyukur dengan dugaan Allah dan kita bersabar dengan nikmat Allah. Last lah. Das. Saya tengok kadang-kadang orang yang kecewa ni, dia sampai satu masa dia macam nak kembali. Dia dah sampai dalam tu perasaan. Tiba-tiba pula kawan-kawan tu kau ni. Kalau kau berani sangat, keluar lah, cakap lah macam tu. Yalah. Daripada perasaan tadi nak insaf, bertukar menjadi okey, aku ambil cabaran ni, aku cakap. Jadi apa peranan netizen, rakan sekeliling untuk bagi support kepada orang yang kecewa ni, Ustaz? Kalau kita sakit, nak mendapatkan rawatan, pergilah jumpa doktor. Kalau kita sakit, jumpa orang yang bukan doktor, Rosak, lagi sakit. lagi sakit. Jadi, kalau kita tengok dalam netizen boleh bercakap apa-apa sebab maklumat. Jadi dalam hidup kita ni, ambil yang baik yang boleh membantu. Sama juga dalam sepotong ikan. Ikan yang kita nak makan ni kan. Ikan seekor ikan kita nak makan. Banyak tu kalau seekor tu. Ikan ni dia katakan ikan terubuk. Sedap kalau dipanggang, cicah dengan air asam ataupun kicap lada. Sedap. Tetapi walaupun sedap itu, ada penghalangnya ialah dia punya tulang dia. Tulang dia. Jadi bila katakan tulang, patut kita pisahkanlah. Yang ni boleh dimakan, yang ni tak boleh dimakan. Kalau kita nak baik, kita ambil yang baik. Jangan dalam masa yang sama kita mengambil yang tidak baik. Kan? Sama juga macam orang beli durian. Kan? Beli durian. Dia kalau nak beli durian, dia akan beli buah yang cantik. Adakah orang beli durian dengan harga yang mahal, sekilo sampai RM60, yang megah-megah tu? Sudah tentu dia akan pilih mana yang terbaik. Tapi kalau dia rasa saya tak kisah, saya nak suka yang rosak, maka kalau kamu pilih yang buruk, kita akan dapat yang buruk. Sebab itu dalam hidup kita ni, kita ada dua sistem besar yang Allah bagi. Allah. Untuk manusia spesialnya, Allah bagi dinullah. Jadi kita sebagai khalifah, Allah bagi ekstra, iaitu dinullah. Agama ni untuk menjadikan kita hamba Allah dan menjadi khalifah Allah. Tapi kalau kita tak ambil agama Allah ni, maka kita tak akan jadi apa-apa. Kita akan menjadi hamba tawud ataupun hamba nafsu kita dan hamba syaitan dan iblis. Masya-Allah. Satu nasihat yang sangat baik, Ustaz. Ya. Mudah-mudahan penonton ataupun siapa saja yang mendengar dapat manfaat daripada program ini. Anda boleh ulang-ulang tengok di Facebook kami. Kami akan biarkan di sini, tak akan ada admin yang akan delete. Tujuannya apa? Anda boleh putarkan kembali ketika saat anda kecewa ataupun bergeluman dengan perasaan bercampur baur. Dengarlah nasihat-nasihat agama seperti memujuk sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang memanggil orang-orang beriman dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai manja kasih sayang panggilan itu untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat mereka yang pernah merasa kecewa. Perasaan kecewa ini perasaan biasa bagi manusia. Tetapi jangan sampai kecewa itu boleh merosakkan akidah kita. Cepat-cepat bertaubat, istighfar kepada Allah, lihat rahmat Allah yang begitu luas,
Allah sedang menanti kesyahduan munajat anda. Buat semua rakan-rakan, teruskan untuk kita berdakwah, menyampaikan sesuatu yang baik. Sekiranya seorang sedang berdiri untuk terjun ke dalam gaung yang dalam, adakah kita mahu menolak dia ke bawah ataupun ia menyelamat, kita tarik tangannya untuk selamat ke darat. Semuanya pilihan kita untuk menolak dan juga menarik. Ya. Carilah yang terbaik untuk kita menyelamatkan semua orang daripada lambah kenerakaan. Ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kepada Ustaz Nur Razami atas Ya. perkongsian kita. Ya. Teruskan like dan share Facebook Jakim. Best tak program kami? Best kan? Jadi anda kena like dan share. Makin anda like, makin anda share, makin semangat kru penerbitan nak terbitkan rancangan macam ni. Kalau anda like 2, share pun 3, aduh, kita punya semangat tu turun. Tapi Jakim 2, 3 bukan alasannya. Kami teruskan perjuangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.